Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah kita mula dengan bacaan doa A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi untuk pelajaran pada tajwid dulu. Tajwid hari tu last je. Okey. Last pada bahagian mana? Mat habis kot. dah habis hari tu Ya. Dia habis. Okey, betul. Jadi insya-Allah hari ni kita masuk untuk hukum bacaan ra. Okey. Baik, untuk bacaan ra ni kita ada beberapa cara lah ataupun beberapa situasi untuk bacaan tebal. Satu lagi untuk bacaan nipis. Tebal tafkhim, nipis tarqiq. Ataupun kita boleh pilih nak baca tebal ataupun nipis. Jadi setiap keadaan ni dia ada setiap kategori tebal nipis ni dia ada beberapa keadaan yang kita boleh baca lah. Maksudnya kita jumpa keadaan tersebut kita kena baca tebal. Kita jumpa keadaan sekian-sekian kita baca nipis. Jumpa keadaan sekian-sekian boleh baca nipis ataupun tebal ikut keselesaan. Okey, jadi kita masuk dulu yang pada topik ra, bacaan ra tafkhim, iaitu kita baca ra tersebut dengan bacaan yang tebal. Okey, first kali adalah bila mana ra tersebut berbaris di atas. Okey, berbaris fathah bermaksud berbaris di atas. Ra berbaris di atas ataupun ra berbaris hadapan. Okey, dhammah tu baris depan. Fathah tu baris atas. Okey. Macam tu. Jadi macam mana maksud tebal tu? Ra. Dia bunyi ra, ra, ra. Itu tebal. Kalau biasa ra, ra itu biasa. Ra, rasulun, rasulun itu biasa. Kalau tebal rasulun, rasulun. Okey. Jadi untuk keadaan pertama ra sendiri berbaris di atas. Okey. Kemudian keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, ra sukun tetapi sebelumnya berbaris atas ataupun depan. Tadi ra berbaris atas ataupun depan. Sekarang ni ra yang mati tapi huruf sebelum ra tersebut baris atas ataupun baris depan. Jadi kita dah nampak dah sebenarnya. Apa-apa yang berkaitan dengan baris atas ataupun baris depan secara umumnya kita akan baca ra tersebut dengan tebal. Itu secara umum lah. Untuk kita peringkat awal nak praktik hukum bacaan ra ni, kita ingat yang tu saja pun dah cukup. Kemudian bila kita rasa dah mahir, dah ingat betul-betul, okey, ra baris atas ataupun sebelumnya baris atas ataupun depan, kita kena baca tebal. Kita pergi kepada peringkat seterusnya. Yang bawah-bawah ni lah. Okey, seterusnya ra sukun juga, ra mati kerana diwakafkan. Kenapa kerana diwakafkan? Sebab ra tersebut berada di hujung kalimah. Kita berhenti pada kalimah tersebut, ra yang ada dekat hujung sekali. Jadi ra sukun, ra tu disukunkan sebab kita wakaf pada perkataan tersebut. Contoh Al-Kausar, kita berhenti kat situ. Okey, sebelumnya terdapat huruf berbaris fathah ataupun dhammah. Samalah keadaan dia dengan situasi yang kedua tadi. Cuma beza dia
kita yang berhentikan pada kalimah tersebut. Ra tu dekat hujung sekali. Kalau macam keadaan yang kedua tu, dia umum. Ra tu berada di tengah-tengah kalimah. Cuma situasi dia lebih kurang je sebenarnya. Poin dia, huruf sebelum ra kena baris atas ataupun depan. Okey, ra sukun kerana diwakafkan juga. Maksudnya bila kita sebut kerana diwakafkan, maksudnya ra tu hujung sekali lah. Berada di hujung kalimah. Sebelumnya terdapat huruf bertanda sukun atau huruf mat. Sebelum huruf ra terdapat huruf yang mati ataupun huruf mat, alif ataupun waw. Alif ataupun waw. Sebab apa alif dan waw? Ya tak kira. Sebab kalau kita ingat balik hukum mat asli, setiap kali sebelum mat alif mesti berbaris di atas. Setiap kali sebelum mat waw mesti berbaris di hadapan. Jadi dia selarilah dengan yang kita tengok keadaan yang 1, 2, 3 tadi. Kan? Melibatkan baris atas dan juga baris depan. Jadi yang dekat sini, ra sukun sebelumnya huruf sukun atau huruf mat, tapi huruf mat tu waw ataupun alif saja. Sebab ni lah tadi. Ikut basic dia. Okey. Ada sikit lagi tambahan. Sebelum huruf mat ataupun huruf mati tersebut, berbaris fathah ataupun dhammah. Okey, berbaris fathah ataupun dhammah. Jadi setiap kali kita jumpa keadaan ni, kita baca dengan hukum ra tebal. Saya tak tunjuk contoh tadi. Okey, cuba yang dekat sini. Bil kufr. Itu tebal. Bil kufr. Kalau biasa bil kufr. Kufr. Dia terbuka sikit mulut. Ni bil kufr. Dia macam terkepung sikit. Baru dia bunyi tebal. Contohnya yang kedua, an-nar. An-nar. Macam tu. Kalau biasa kita baca mungkin an-nar. An-nar. Dia beza sikit lah kalau kita nampak mulut. An-nar. Kalau yang tebal, an-nar. Dia macam muncul sikit. An-nar. Okay. So, sama juga dengan an-nur. An-nur kalau biasa, an-nur. An-nur. Itu biasa, tak cukup tebal. Kalau tebal, an-nur. Nur. Okay. Dapat beza dia. Kalau tak faham ataupun laju sangat, boleh minta ulang lah. Cumanya untuk bacaan ra ni kena banyak kali rujuk. Kalau ada nota tu, ada print ke kan, boleh rujuk. Maksudnya setiap kali kita jumpa huruf ra, kita tak pasti baca macam mana, jadi tengok balik nota yang kita buat ni. Sebab bacaan ra ni kita kena banyak praktis sebab dia ada banyak keadaan. Jadi mungkin kita kelirulah bila bertemu dengan certain ayat ataupun certain keadaan tu waktu kita baca seorang-seorang tu. Okey. Okey, yang seterusnya ra sukun juga sebelumnya terdapat huruf berbaris kasrah. Kalau tadi huruf berbaris atas ataupun depan, itu memang kita dah ingat. Kalau depan atas mesti kena baca tebal. Tapi kenapa dekat sini berbaris kasrah pula? Ra sukun sebelumnya berbaris kasrah. Yang mendatang, ini hamzah wasal lah. Hamzah wasal. Jadi kalau kita nampak hamzah wasal selepasnya ra mati, maka kita baca dengan tebal. Irji'i, irhamna. Maksudnya kalau perkataan tersebut kita mula pada hamzah wasal tu, kena baca dengan tebal. Kena baca dengan tebal. Irhamna, hamzah wasal saja. Hamzah wasal. Tapi kalau kita kita tak berhenti, kita tak mulakan pada perkataan ni, jadi ikut hukum-hukum asal yang sebelum ni lah. Tengok keadaan yang sebelum-sebelum ni, daripada 1 hingga ke keadaan 4. Cuma kalau kita nak mula pada perkataan ini, perkataan yang bermula dengan hamzah wasal tu, kita dah belajar cara membariskan. Belum Sekejap. Cara membariskan. Belum. Okey, tak apa. Tapi ada video penerangan dekat TikTok kalau nak tengok lah. Cara membariskan dah ada diterangkan kat situ. Okey. Jadi kalau hamzah wasal kita baca dengan tafkhim, iaitu bacaan tebal. Irji'i. Jangan baca irji'i. Irji'i tebal. Ataupun irhamna. Irhamna. Okey.
Okey, yang terakhir dia ada 6 keadaan. Kalau untuk yang tafkhim dia ada 6 keadaan sahaja. Ra sukun sebelumnya terdapat huruf berbaris kasrah macam yang nombor 5 tadi ada baris kasrah. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la. Okey, huruf isti'la ni apa? Huruf isti'la adalah huruf, nak senang faham, huruf yang kita baca tebal. Ataupun yang hujung-hujung dia bunyi o. Qa, kha, Ra, Dha, okey, Zo. Za, yang bunyi o, kecuali Ra lah. Ra bukan. Okey. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la. Selepasnya tu maksudnya selepas huruf Ra. Selepas huruf Ra terdapat huruf isti'la. Isti'la ada berapa huruf? Ada 7 saja. Okey, ringkasan dia kalau nak hafal dia ada bacaan dia. Khussa. Sekejap, tak cantik pula. Khussa. Baik. Khussa Dagtin Qiz. Khussa Dagtin Qiz. Jadi ada 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni huruf isti'la. Jadi mana-mana kalau selepas Ra mati ni ada 7 huruf ni dan berbaris fathah. Berbaris atas atau berbaris dhammah dan di dalam perkataan yang sama. Yang ni poin yang sangat penting lah. Yang ni sangat penting dalam perkataan yang sama. Sebab apa? Sebab kalau dia dalam perkataan yang berbeza dia akan jadi bacaan lain pula. Nanti kita akan masuk. Jadi dekat sini Ra sukun. Ra sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Ya, kalau kita boleh lukis macam ni. Ra sukun. Okey. Sebelum dia huruf berbaris bawah. Ikutlah huruf apa-apa pun berbaris bawah. Selepas huruf Ra, okey, adalah huruf isti'la. 7. Saya letak sini 7 lah. Jadi bila keadaan macam ni kena baca dengan tebal juga. Mirsada contoh dia. Mirsada ataupun firqah. Seterusnya qirtasin. Itu bacaan tebal. Kalau kita baca mirsada itu nipis. Mirsada nipis. Firqah itu nipis. Qir itu nipis. Qir. Macam tu. Okey, jadi selesai untuk bacaan Ra yang tebal. Okey, bacaan Ra tebal ada 6 keadaan. Jadi dia banyak sebenarnya. Kalau saya simpulkan, mana-mana nampak Ra ataupun sebelum Ra berbaris atas ataupun depan, kita baca dengan tebal. Setakat tu dulu. Kemudian bila kita dah mahir, tengok keadaan yang seterusnya. 3, 4, 5 dan 6 yang berkaitan dengan huruf isti'la dan sebagainya. Okay? Maksudnya peringkat-peringkat lah. Kita nak praktis tu berperingkat. Bermula daripada basic, baris atas, baris depan, ataupun sebelumnya baris atas ataupun baris depan, kita baca tebal. Okay? Bila dah kuasai tu, kita boleh pelan-pelan tengok yang keadaan-keadaan yang berikutnya. Okay, kalau nipis, kalau yang nipis pula, dia berlawanan lah dengan yang tebal tadi keadaan dia. Maksudnya, kalau yang tadi baris atas, jadi sekarang ni Ra berbaris di bawah lah. Rizqu. Okay, macam mana kita nak bunyikan dia nipis? Okay, teknik yang sama juga, iaitu kita senyumkan mulut. Ri. Baru bunyi nipis. Kalau kita riz tu biasa je. Rizqun. Kena senyumkan mulut. Macam kita berlatih nak sebut huruf ha pedas tu. Ha. Okay. Jadi teknik dia adalah senyumkan mulut tu. Rizqin. Okay. Kemudian Ra sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Huruf berbaris kasrah. Jadi berlawanan dengan keadaan yang kedua untuk bacaan Ra tebal tadi lah. Ra sukun sebelumnya berbaris kasrah, selepasnya bukan
huruf isti'la. Kenapa? Inilah kaitannya dengan yang tadi tu, yang nombor 6. Sebab kalau selepasnya huruf isti'la, khussa dautin qiz, ni tersilap ni. Khussa da baris atas. Khussa dautin. Okey. Sebab kalau selepasnya huruf isti'la, kita kena baca tebal. Sebab tu tadi kita highlightkan dekat sini. Dalam satu perkataan yang sama. Sebab kalau di sini sama keadaan dia, ra sukun kan? Ra sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Cuma beza dia dekat sini je. Selepasnya bukan huruf isti'la, bukan yang 7 huruf tu. Jadi bila bukan, maka kita baca nipis. Sama juga senyum mulut. Fir'auna al-firdausi. Fir. Kalau kita baca biasa Fir'aun al-firdaus. Tak cukup nipis. Fir'aun al-firdaus. Senyumkan sedikit mulut, barulah dia bunyi nipis tu jelas. Okey, kemudian ra sukun kerana diwakafkan, maksudnya ra tu berada di hujung kalimah. Sebelumnya terdapat huruf berbaris kasrah. Lebih kuranglah dengan keadaan yang nombor 2 tadi. Sama juga macam keadaan yang untuk tebal tu kan. Cuma ra tu hujung saja. Okey, kemudian ra sukun kerana diwakafkan hujung juga. Okey, hujung juga. Sebelumnya terdapat huruf mad ya. Sebab tu dia berlawanan. Macam tadi terdapat huruf mad waw ataupun alif. Kan, sukun ataupun huruf mad waw ataupun alif kalau yang tebal. Kalau yang nipis, mad atau sukun ataupun huruf mad ya saja. Sebab apa ya? Sebab ikut basic yang mad asli tu, sebelum huruf ya mesti berbaris di bawah. Jadi dekat hukum ra samalah, sebab ra ni nak bagi nipis kena baris bawah kan. Huruf ra sendiri ataupun sebelumnya berbaris di bawah. Maka dia ikut sama. Jadi ra sukun sebelumnya huruf mad ya saja ataupun huruf sukun tersebut selain huruf isti'la yang 7 tadi, khussa dautin qiz. Selain daripada tu barulah kita baca dengan nipis. Sebelum huruf mad atau huruf sukun tersebut berbaris kasrah. Samalah, kena pastikan baris sebelum mad ataupun sebelum sukun tu berbaris kasrah. Jadi kalau kita nak lukis dia, ra sukun, ra sukun, sebelumnya huruf mad ya ataupun huruf mati. Huruf mati tanda macam ni lah. Mati. Dan sebelumnya huruf berbaris kasrah. Macam tu. Okey. Atau terdapat huruf bertanda sukun selain huruf isti'la. Tapi untuk sukun ni ada note sikit lah. Sukun ni bukan isti'la. Bukan isti'la. Okey. Jadi sebelum huruf mad atau huruf sukun tersebut berbaris kasrah. Okey, keadaan dia macam ni lah. Contoh, la khabir. La khabir. Nipis. Sama juga kaedah yang sama, senyumkan mulut ketika menyebut baris bawah tu. La khabir. Khair. Khair. Sebelum huruf mad atau huruf sukun tersebut berbaris kasrah. Ini salah ni. Baris atas ni. Yang ni betul. Sihr. As-sihr. Senyum juga. Az-zikr. Okey. Yang ni salah ni. Khair ni. Khair ni sepatutnya dekat sini. Huruf mad alif. Tapi ni betul-betul. Sebab huruf mad ataupun huruf sukun kan. Fathah, dhammah. Khair ni dekat sini. Khair. Okey. Okey. Sebab ya tu bukan ya mat tau. Ya mat lin. Bukan ya mat lin, huruf lin. Sebab dia ada tanda mati.
Okey, yang kelima. Ni kelima ni, bukan keenam. Yang kelima. Yang terakhir lah. Untuk yang bacaan tebal, bacaan nipis ada 5 sahaja keadaan dia. Ra sukun sebelumnya terdapat huruf berbaris kasrah. Sama juga. Ra sukun. Okey, lukis dulu. Ra sukun sebelumnya terdapat huruf berbaris kasrah. Dan selepasnya huruf isti'la. Okey. Dia macam sama dengan keadaan yang mana? Ingat tak? Cuba jawab sikit. Faham ke tak ni? Dia lebih kurang dengan keadaan mana? Ra sukun sebelumnya berbaris bawah. Cumanya selepasnya huruf isti'la juga. 7 tu kan? Cumanya dalam 2 kalimah. Sebab tu tadi kita highlightkan yang penting pada bacaan tafkhim, bacaan tebal tadi, dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Sebab apa? Sebab berlawanan dia kat sini. Kat sini. Lawan dia. Beza dia hanyalah pemisah satu perkataan ataupun dua. Contoh dekat sini, satu perkataan pertama, perkataan kedua. Maksudnya apa yang berpisah tu? Berpisahnya huruf ra dengan huruf isti'la ni. Sad, huruf isti'la kan? Okey, kalau yang tadi ra, sad satu kalimah. Ra, qaf satu kalimah. Sekarang ni ra, sad dua kalimah berasingan. Ra, kha dua kalimah berasingan. Jadi bila berasingan kita baca nipis. Fasbir sabra, fasbir sabra. Okey. Wala tusa'ir khaddaka, wala tusa'ir khaddaka. Beza dia hanya perkataan saja. Kalau yang tebal tadi dia berada dalam perkataan yang sama, ra dengan tafkhim, ra dengan isti'la tadi. Kalau yang nipis, ra dengan isti'la berada dalam dua kalimah yang berbeza. Itu je beza dia. Okey. Dah selesai untuk bacaan ra nipis. Mungkin pening sikit untuk awal-awal ni, tapi kesimpulannya ra nipis adalah ra yang berbaris di bawah ataupun sebelumnya berbaris di bawah. Itu saja dulu. Kemudian praktis-praktis baru tengok pada 3, 4, 5 dan 6 tu. Okey. Jadi dapat praktik sikit lah. At least kita dah belajar ni, dapat praktik sikit dulu sebelum kita dapat praktis semua yang kita belajar. Okey, kemudian yang terakhir, untuk bacaan yang kita boleh pilih tafkhim ataupun tarkik, kita boleh baca tebal ataupun baca nipis, ada 2 sahaja keadaan, iaitu ra sukun ra sukun, ra mati, sebelumnya huruf berbaris kasrah dan selepasnya huruf isti'la berbaris kasrah. Ni beza dia dengan yang sebelum-sebelumnya. Huruf isti'la berbaris kasrah ataupun kasratain. Kasratain ni tanwin baris bawah lah. Sebab apa? Sebab yang tadi tu ada kan, yang selepas ra tu ada huruf isti'la. Tapi kalau perasan huruf isti'la tu berbaris atas. Kan, berbaris atas ataupun selain daripada baris bawah lah. Ni khaddaka wala tusa'ir khaddaka fasbir sabra, baris atas. Okey. Jadi dekat sini huruf isti'la berbaris kasrah. Sebab apa? Kalau kita fikir logik, sebab huruf isti'la ni tebal, tapi bila baris bawah dia nipis. Jadi dia macam berbeza. So kita boleh pilih nak baca tebal ataupun nipis ikut kemudahan ataupun keselesaan lah. Contoh firtin. Kalau saya akan baca nipis firtin. Kalau nak baca tebal pun boleh, sebab dia ada 2 cara baca ni. Kalau nipis firtin, kalau tebal firtin. Macam tu. So kat sini nak baca tebal pun boleh, baca nipis pun boleh. Lepas tu bihirsin. Nak baca tebal boleh, baca nipis pun boleh. Kalau nipis bihirsin. Kalau tebal bihirsin. Ra tu, bukan ha ataupun sa yang tebal. Sa tu memang dah tebal. Ra tu. Okey, bihirsin itu tebal. Kalau nipis bihir, macam mana nak tahu nipis? Senyum. Bihirsin. Cuma hati-hatilah kalau kita dah nipiskan ra ni, jangan sad ni jadi tebal pula, jadi nipis pula. Bihirsin jadi huruf sin. Dekat situ kena hati-hati. Okey.
Yang terakhir iaitu pada keadaan ra sukun kerana diwakafkan sebab berada di hujung lah. Sebelumnya huruf isti'la yang bertanda sukun, dan sebelum huruf isti'la, huruf tersebut tu huruf isti'la. Ya, siapa ni? Okey. Sebelum huruf sukun adalah huruf berbaris kasrah. Ra sukun mendatang, ra sukun yang mendatang, ra maksudnya hujung, kita sukun lah. Sebelumnya, sebelumnya huruf isti'la yang 7 tu. 7, saya tulis 7 je lah, maksudnya huruf isti'la. Dan sebelum huruf isti'la tersebut, huruf yang berbaris di bawah. Macam tu. Okey, 7 huruf isti'la ni sukun lah. Okey, jadi dekat sini pun boleh baca dua keadaan. Qit, qit. Nipis, tebal, qit, qit. Nipis, qit. Senyum je. Tapi kalau saya akan pilih yang ni baca tebal lah. Lebih mudah. Qit. Kemudian Misr, boleh baca tebal. Kalau nipis, Misr. Misr. Senyum mulut pada akhir, sebab ra tu berada pada hujung kalimah. Jadi dua keadaan ni saja yang kita boleh baca dengan pilihan sama ada kita nak baca tebal ataupun nipis. Jadi yang lain tu kita ikut formula-formula yang kita dah kongsikan tadilah. Keadaan-keadaan tersebut, cuma untuk praktikal tuan-tuan dan puan-puan dengan segera, maksudnya lepas belajar ni boleh praktik terus, iaitu ingat je kalau huruf ra tersebut berbaris di atas ataupun berbaris di hadapan ataupun sebelum ra lah, berbaris atas ataupun berbaris depan, terus baca tebal. Kalau ra tersebut berbaris di bawah ataupun huruf sebelum ra berbaris di bawah, baca nipis. Boleh amalkan yang ni dulu, masterkan yang ni dulu, kemudian baru tuan-tuan dan puan tengok yang lain. Tengok lain-lain. Macam tu. Okey. Jadi itu saja untuk hukum bacaan ra. Ada soalan tak sebelum kita pergi kepada praktikal, insya-Allah? Dalam praktikal tu kita praktis terus tak apa hukum bacaan ra ni. Yang basic tu baris depan, baris atas dan juga baris bawah. Ada soalan? Ke pening? Saya rasa memang pening ni. Cuma kalau pening tu jangan risau. Ingat yang tadi. Memang ada pening Ustaz, tapi tak apalah, tak kisahlah tu. Cuma kita macam mana nak praktikkan bila pasal dia melibatkan takrir lagi kan. Takrir Itu yang rasanya dekat situ bila dia join ke semua sekali tu rasa mencabar sikit lah kan. Mencabar. Tak apa, praktik dulu yang basic tu, yang baris atas, baris depan, baris bawah. Okey, tak ada soalan Biasanya kalau tak ada soalan, satu sebab kita betul-betul faham, satu kita tak faham pun. Tengah pening lagi. Tak apa, nanti boleh ulang kaji je balik. Cuma yang penting kita dah belajar dan kita tahu, rupanya ada hukum bacaan ra. Selama ni mungkin kita baca ra tu sama je, tebal ke nipis ke, bantai je ikut sedap kan. Tak apa. Kalau tak faham nanti boleh play balik recording insya-Allah. Okey, jadi kita terus kepada praktikal. Okey, ni bukan. Yang tadi. Ni. Okey, mushaf. Mushaf. Kita berhenti yang ni grup yang pertama. Kita berhenti dekat sini kan untuk yang grup kita ni. Sambungan pada ayat yang ke-42. Okey, boleh siapa-siapa nak mulakan dulu insya-Allah. Kita ada 20 minit lebih kurang. Hari ni kita berhenti awal sikit sebab nak snap gambar lah. Kalau boleh ready, kita ambil gambar sekali. Okey, 42 siapa nak mula dulu? Auzubillahi minasyaitonirrajim, silakan. Wala talbisu tu Ustaz. Betul. Sini. InsyaAllah boleh? Saya boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terus lagi satu ayat lagi.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Macam mana Tuan Syed? Lagi sekali. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Okey, dengan ha kan? Okey. Ya. Warka'u ma'arraki'in. Okey, kita praktis sikit yang baru belajar tadi. Ra sebelumnya huruf berbaris atas wa tu. War War- warka'u. Warka'u. Tepat. Warka'u ma'arraki'in. Okey, alright. Okey, terima kasih Tuan Syed. Okey dah tu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya ayat 44. Boleh siapa-siapa? Cubalah saya, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tatak tu kan? Atak. Bismillahirrahmanirrahim. Atakmurunan nasa bil bir. Okey. Okey. Cuma kat kita praktis sikit yang ra nipis. Rul. Ini ra kira ra yang wakaf, sukun kerana kita wakaf. Sebelumnya baris bawah. Bil bir. Bil bir. Senyumkan mulut. Bir. Bil bir. Okey. Bil bir. Atakmurunan nasa bil bir. Tak apa. Dah ada bunyi dah sikit nipis tu. Nanti kena praktis je. Okey, terus watansau. Watansawna anfusakum. Okey. Wa antum tatlunal kitab. Okey. Afala ta'qilun. Okey, satu ayat lagi. Wasta'inu bis sabri was salah. Okey. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okey, Puan Sazar. Sazar apa? Okey, apa Aisyah? Puan? Aisyah. Oh, okey. Nama lain. Okey, lakabiratun kat sini kena hati-hati. Mungkin sebab baca lambat tadi tu, dia jadi nak dengung. Lakabiratun. Lakabiratun illa. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okey, baik. Okey, terima kasih Puan Aisyah. Okey, seterusnya boleh 46. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazunnuna annahum. Okey, berhenti dulu. Okey. Terus annahum mulaqu rabbihim. Okey, lagi sekali Puan Nora. Annahum mula, 2 harakat ni. Mulaqu rabbihim. Tak berasan. Dia kecil. Annahum mulaqu rabbihim. Okey. Wa annahum ilaihi raji'un. Lagi sekali, Puan Nora. Wa annahum ilaihi raji'un. Okey, ambil satu lagi. Ya, baik. Ya bani Israel ilazkuru Nora. Ya, sebab ada jamat. Isra'ilat kuru. Berhenti sini. Ya bani Israel ilazkuru. Okey, lagi sekali. Last. Ya, jangan lebih 2 je harakat. Ya bani
ra'i lazkuru Okey. ni'matillati in ni'mati ni'matillati an'amtu alaikum. Okey, lain okey dah. Dekat sini ni tertinggal satu ni. Ni'mati ya. Ni'mati yallati. Huruf ya ni. Ni'matiyal T tu jadi pendek sebab ya tu ni'mati Yaman. ya, ya. Ni'matiyallati an'amtu alaikum. Okey, satu lagi Puan Nora, hamzah ni hati-hati. Bunyi nak seolah-olah nak huruf ain. Bawah lagi. An'amtu. Ni Al-Fatihah juga ni kan. Siratal ladzina an'am. Pastikan dia beza dengan ain tu. An'amtu. Sekali lagi. Ambil dekat. Ni'mati itu kan? Ah. Ni'matiyallati an'amtu alaikum Okey. wa anni faddaltukum. Fa. Wa anni fa. Fa. Jangan for. Fa. Kan? Betul. Faddaltukum Okey. alal alamin. Okey, baik. Terima kasih Puan Nora. Jaga panjang pendek. Panjang pendek. Kalau mat asli jangan lebih 2 rakaat saja. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Ayat 48. Siapa lagi belum ni? Ke semua dah baca? Puan nak belum? Puan Fuziah belum kot? Boleh sambung? Siapa tu? Puan Nadia. Silakan. Suara putus-putus lah Puan Nadia. Ke saya yang dengar putus-putus? Putus-putus sikit suara. Cuba lagi sekali. Lain tak okey kan? Okey, tak apa. Cuba je baca dulu. Lagi sekali. Wattaqu yawman la. Terus? Okey. Okey. Puan Nadia punya suara tak clear. Ada line tak okey sangat tu. Jadi saya tak apa jelas. Tak apa. Puan Nadia, sebab line tak okey, nak buat macam mana sebab online kan. Kita tak jelas, tak tahu kat mana yang tersilap ke sebagainya. Dia kat rumah PS. Banjir. Banjir? Banjir mana tu? Kuala Berang. Oh, rumah banjir ke? Tak apa. Line tak okey tu. Okey, tak apa. Okey, ada lagi tak yang belum baca? Sekejap. Rasa macam dah baca semua. Puan Fuziah tak boleh baca kan? Okey. Semua dah baca ni kot Okey, tak apa. Jadi kalau semua dah baca, kita sambung sikit untuk tajwid tu.
Untuk tajwid selepas hukum bacaan ra tu kita tengok apa pula. Yang ni semua dah tahu dah. Cuma kita pergi sekali harung je lah. Ulu Terengganu dah banjir. Oh, okey. Semoga dipermudahkan urusan Puan Nat dengan keluarga kat sana insya-Allah. Okey. Kemudian hukum lafzul jalalah, lafaz Allah. Yang ni senang je. Sebelum huruf lafaz Allah, kalau berbaris atas ataupun berbaris hadapan kita baca tebal. Tebal tu maksudnya fadlullah. Kita tak baca fadlullah. Itu nipis. Okay, itu bacaan nipis. Fadlullah. Dengar pun dah pelik sebenarnya. Sebab kalau kita dengar pelik tu maksudnya salah lah tu. Jadi untuk bacaan sebelum lafaz Allah berbaris depan ataupun atas baca dengan tebal. Fadlullah. Masya'Allah. Binallah. Qalullah. Macam tu. Kalau baca nipis dia minallah, masya'Allah. Itu nipis. Salah. Okay, sebab apa? Sebab yang nipis sebelumnya berbaris di bawah. Okay, berbaris kasrah. Qulillah. Kita tak baca qulillah. Saya tanya yang Allah tu dia berapa harakat betul kalau ketika wasal dengan wakaf tu berapa harakat? Dua harakat. Minallah. Kalau kita sambung ataupun kita wakaf tu macam kita baca ma'arid li sukun tu kan. Oh, boleh pilih 246 lah tu. Kalau hujung. Dia boleh pilih 246 ke Ustaz? Cuma dia punya harakat tu nanti saya confirmkan balik. Harakat tu saya tak pasti dia boleh baca sama macam ma'arid li sukun ke ataupun ada lain, ada 5. Okey, terima kasih. Sebab kalau kita azan tu sebenarnya lebih. Dan Allah sampai belas tu, sampai belas harakat. Okey. Jadi sikitlah kita masuk qalqalah. Qalqalah adalah lantunan lah, bunyi lantunan. Untuk qalqalah ni ada yang membahagikan kepada 3. Kalau macam ikut modul ni bahagi kepada 3. Surah, kubra dan akbar. Okey, surah bila mana huruf qalqalah. Okey, sebelum tu huruf qalqalah ni ada 5 saja. Jadi selain daripada huruf ni jangan lantunkan. Antara huruf yang famous dilantunkan walaupun dia bukan dalam kalangan huruf qalqalah iaitu huruf dad. Okey, huruf dad, huruf yang ni paling famous lah. Yang seterusnya huruf nun pun ada, huruf dha mati pun ada. Okay, jadi huruf-huruf ni kena hati-hati lah bila kita jumpa, jangan lantunkan dia. Okay, ataupun mim pun boleh. Mim mati. Sebab apa? Sebab qalqalah hanya 5 huruf saja. Kena ingatlah. Ni kutubun jaddin. Tapi kalau formula yang lagi mudah, baju dah kotor. Ba, ju ni huruf jim, da ni huruf dal, qa ni huruf qaf, bukan huruf ka, qa, kemudian ta. Ta ni huruf ta lah, bukan huruf ta. Okay, baju dah kotor, baju dah kotor. Okay, ni formula lah kalau nak ingat. Jadi huruf-huruf ni kalau sukun kita lantunkan dia. Cuma kita nak tengok dia surah ke, kubra ke, akbar. Okay, kalau surah dia berada di pertengahan kalimah. Pertengahan kalimah. Jadi macam mana? Lantunan dia tu sedikit saja, kecil. Lantunan dia kecil. Contoh kecil tu kalau kita lempar bola yang berisi angin penuh. Maksudnya solid lah, dia tak ada kempis ke apa. Kita lempar dekat dinding, dia terus melantun. Itu ibarat untuk qalqalah sughra. Jadi alam naj'alil. Dia kecil je, kita tak perlu detakan yang kuat. Alam naj'alil. Itu dah berat. Dia ringan je. Alam naj'alil. Ataupun wa khalaqnakum. Dia ringan saja. Kalau wa khalaqnakum itu dah berat. Berat dah jadi kubra lah. Jadi dia qalqalah di pertengahan kalimah, dia sughra. Sedikit saja. Qad kana lakum. Qad kana lakum. Ataupun pertengahan bacaan kita lah. Kita tak berhenti. Okey. Jadi qalqalah kubra berada di hujung.
huruf qalqalah tersebut berada di hujung dan tidak bersyaddah, tidak ada sabdu. Ini kita cerita yang pembahagian 3. Kalau pembahagian 2, kubra dengan akbar nanti sama je. Jadi kita cerita yang ada pembahagian 3 macam ni. Okey, berada di hujung kalimah ataupun hujung ayat kita baca dan tidak ada tanda sabdu, tanda W tu. Okey, dia tidak ada tanda W. Jadi kat sini berat sikit lah dia punya lantunan dia. Macam bola juga tapi ada kurang angin sikit. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Okey. Labil mirsad. Labil mirsad. Labil mirsad. Okey, lantunan dia. Okey, dan yang terakhir iaitu akbar. Akbar. Akbar sama macam kubra, cumanya ada qalqalah. Itu je. Sama macam kubra, cuma ada tanda sabdu. Hujung kalimah juga, cuma ada tanda sabdu. Jadi yang ni paling berat lah. Sebab sabdu campur lagi dengan qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Okay. Jadi kena lagi kuat berbanding kubra. Yang ni yang kita sebut tadi lah. Ada pendapat menyatakan bahawa qalqalah bagi kedua saja, sughra dengan kubra, tak masuk akbar. Okay. Yang penting ada lantunan, itu je. Okay, jadi untuk tajwid kita berhenti dulu setakat ni. Sebenarnya kita dah nak habis. Yang ni boleh belajar kemudian insyaAllah. Hukum bacaan. Yang ni boleh tengok dekat video TikTok tu. Video yang kedua latest tak silap. Kat situ ada penerangan dah untuk hukum ataupun cara membariskan hamzah wasal. Yang ni boleh baca je. Yang ni tak ada masalah. Okay. Dah habis dah. Yang ni bacaan gharib. Yang ni boleh baca insyaAllah. Okay. Jadi untuk hari ni, untuk kelas hari ni adalah kelas yang terakhir. Jadi untuk yang akan datang, saya mungkin akan buat lagi. Cumanya tak pasti bila nak buat semula tu. Cuma mungkin tak buat dalam tempoh sebulan lah. Yang ni trial first time. Sebab sebelum ni tak pernah buat lagi. Jadi saya cuba buat dulu. Yang untuk batch pertama, maksudnya tuan-tuan perempuan yang join kita punya kelas ni, batch pertama lah maksudnya. Nanti yang akan datang insyaAllah saya cuba buat lagi untuk yang akan datang. Tapi mungkin contoh 2 hari malam, mungkin kita panjang sikit ke macam mana. Kita ringkaskan modul ke macam mana. Yang penting dapat belajar something. Cuma untuk belajar yang akan datang, okay, kalau tuan-tuan perempuan nak teruskan lagi belajar, dekat kita punya center Jom Mengaji Quran pun ada kelas personal lah. Dulu saya ada buat kelas berkumpulan, cumanya dia susah sikit sebab kadang-kadang masa tu tak sama. Memanglah kita setting awal-awal tu, semua yang free malam kita letak satu group. Jadi dia orang boleh mengaji sama-sama, tapi ada yang tak ada urusan dan sebagainya. Kalau guru pun ada urusan, jadi susah. Jadi saya fokus kepada untuk kelas personal, dia lebih berfokus lah. Kalau tuan-tuan perempuan berminat, boleh daftar untuk kelas personal tu. Kelas personal tu biasanya harga promo lah. Yang ni saya cerita harga promo RM69 sebulan. Ada 4 kali kelas. Okay. Tapi kalau tuan-tuan perempuan yang belajar ni, yang join kita punya program sebulan ni, 8 sesi, boleh bagi harga rendah sikit lagi lah, RM59. Okay. Khusus untuk yang join kelas kita je. Boleh join untuk teruskan lagi. Untuk semak bacaan secara praktikal lah. Kalau tajwid ni kita dah nak habis dah sebenarnya. Jadi kalau masuk kelas tu boleh sambung lagi. Ataupun ulang balik pun tak apa. Yang pentingnya cara kita praktik bacaan ataupun kita punya pembelajaran yang sebelum-sebelum ni. Sebab guru, kalau yang dewasa pelajar perempuan dengan ustazah lah. Kalau yang lelaki dengan ustaz. Yang praktikal bacaan tu yang lagi penting. Macam kita buat kan setengah jam yang terakhir tu, kita cek secara praktikal, yang tu yang penting. Jadi untuk tajwid kita dah belajar, cuma praktik je. Okay? Kalau ada berminat nanti boleh PM saya lah. Untuk harga tu nanti saya akan hantar balik dalam grup insyaAllah. Okay? Cuma grup poster tu nanti jangan share dekat luar harga promo tu, sebab promo yang 59 tu tak dapat dekat luar. Saya pernah buat sekali je hari tu, tapi lepas tu tak buat dah. Maksudnya jangan share dekat luar, khusus kepada yang join kita punya grup tu, grup 2 tu.
Okay, semalam pun sama. Group 1 pun saya dah pesan lah supaya tak share. Sebab dia kalau ikut harga tu dah rendah. Sebab kita guru pun ada, kita kena bayar allowance kan sebagainya. Okay. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dulu sebelum kita bergambar. Sebelum terakhir kita nak gambar lah, ada masa sikit lagi. Ustaz, Okay. orang lain dulu. Okay, Ustaz, jadi lepas ni memang tak ada ajar lagi lah ya? Melalui live saja? Untuk kelas malam tak ada lagi. Nanti kalau ada yang saya nak buat yang seterusnya tu, saya akan maklum lah dekat TikTok ke mana-mana. Dalam grup ni pun insyaAllah kalau tak live, saya akan maklumkan jugalah. Cuma yang live TikTok tu boleh join je hari Isnin sehingga Jumaat. Kalau tak ada apa-apa memang akan on live je. Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi tu. Yang pagi tu. InsyaAllah sempat nanti saya join. Boleh. Okay, siapa lagi tadi? Tuan Syed nak tanya. Saya tadi bukan tanya ke apa. Hari tu saya ada komen dekat live tu. Pasal kalau boleh minta Ustaz tolong buat macam makhraj dengan sifat huruf tu. Okey. Buat BTT ke apa ke. Okey, yang makhraj tu saya ada buat dah sikit. Tapi yang tu macam umum sikit lah, kita tak ada praktikal. Cuma yang kalau boleh Ustaz macam katakan huruf ha, katakan ha tu makhraj dia mana-mana, lepas tu sifat dia macam mana tips untuk dapatkan sifat dengan baik, faham. Maksudnya mana komplit untuk satu huruf satu BTT, satu huruf satu BTT. Okey, bagus juga idea Tuan Syed tu. Okey, tak apa, terima kasih Tuan Syed. Maksudnya satu huruf kita terangkan tempat keluar dekat mana sekali dengan sifat huruf. Sifat dia. Sebab satu huruf ada banyak. Dia paling kurang ada 5 sifat. Cuma ada sifat-sifat yang kurang jelas kita dengar, ada sifat yang jelas. Itulah. InsyaAllah. Cuma masa je kita tak tahu. Saya tak janjilah bila kita boleh post macam tu. Lepas tu Ustaz kalau boleh lanjut ke sikit dengan kesalahan dia. Macam kita katakan huruf apa tadi? Huruf yang tak ada memantul, tak ada qalqalah tu, kadang-kadang kita qalqalah. Jadi kesalahan dekat situ terjadi. Apa sebab dia? Baik. Boleh. Itu saya cadang je lah, bukan saya ada Ustaz. Bagus cadangan. Sebab kadang-kadang konten ni kita kena fikir berdasarkan situasi yang real lah kan. Kalau kita keliru ke, yang tu yang kita kena buat konten sebenarnya. Sifat. Biasa kita masalah dekat situ Ustaz. Kita dah baca dah panjang dah jauh dah pergi sampai khatam Quran. Tapi kita punya makhraj dengan sifat tu tak kena. Tak apa. Baik. Okay, terima kasih Tuan Syed. Cadangan yang baik. Ada lagi? Nak tanya ke, nak bagi cadangan? Puan Fuziah? Ke dah ready untuk ambil gambar je tu? Tak ada Tak ada soalan Okey, baik. Sekejap. Kita snap. Saya nak tukar dia punya layout. Okey. Kita ada Puan Rohoni. Sebab tadi macam left masuk mungkin line kot. Okey, tak apa. Kalau boleh. Net mana net? Net. Nat. Nat. Dah dia cakap banjir tadi mungkin line kot. Tak okey tu. Tak apa. Okey. Satu. Kita ambil 2 kali lah. 1, 2, 3. Ada. Kejap. Tunggu Puan Nat. Atau buka kamera? Maaf Ustaz, bekalan lagi tak ada ke Ustaz? Pula dah. Allah. Okey, tak apa. Ada nama pun okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap. One shot. Okey, sekejap. Saya nak paste dulu. Nanti ambil gambar tak save pula. Okey. Last. Nak buat best sikit. 1, 2, 3. Okey, cantik. Okey. Alhamdulillah dah selesai. Jadi untuk
itu setakat tu saja kita punya sesi. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang support kita punya program ni. Sebab kalau kita buat program tak ada orang join pun nak buat apa kan, takkan saya cakap seorang-seorang. Jadi yang join tu saya ucapkan terima kasih lah sebab bagi sokongan yang hadir daripada awal sampai akhir, ataupun ada yang skip-skip dan sebagainya, tak ada masalah lah. Boleh rujuk je kita punya